Baik, Alhamdulillah sudah kembali kita bersama lagi menerusi Rampai Pagi. Sekarang kita bersama dalam segmen Info Sehat iaitu Minda Sehat pada pagi ini. Dan seperti yang telah pun kami berigakan di awal pertemuan kita tadi, kita akan membicarakan mengenai dengan satu topik yang kita rasa menarik juga. Ini mengenai dengan lebih berfokus kepada kesihatan dewasa ini. Ramai di antara kita yang mengalami masalah-masalah sebegini, yang termasuk dalam pernafasan dan juga beberapa perkara-perkara yang mungkin nanti akan dikupas dan dihuraikan oleh tetamu kita. Silakan Mahira. Ya, dan bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Puan Suryati binti Haji Khamis, merupakan jururawat kaunselor perkhidmatan psikiatri daripada Hospital Raja Isteri Peiranan Salehah yang akan membincangkan berkenaan dengan teknik relaksasi pernafasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan selamat datang ya ke studio Rampai Pagi hari ini kerana berkesudian untuk bersama dengan kita ya untuk membincangkan berkenaan dengan tajuk kita penting untuk kita berigakan ya seperti yang Is katakan tadi apatah lagi berkenaan dengan kesihatan kita ni dari segi teknik relaksasi pernafasan. Jadi mungkin terlebih dahulu ni Puan, mungkin Puan dapat menerangkan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan teknik relaksasi pernafasan ini Puan. Silakan. Terima kasih Puan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan apa dia teknik relaksasi pernafasan ini. So ia adalah satu teknik cara bernafas yang diajarkan kepada individu dengan tujuan memperlahankan dan menenangkan degupan jantung dan pernafasan yang cepat dan dapat menimbulkan perasaan rileks dan tenang atau pulang basically lah. Jadi itu merupakan satu teknik cara bernafas ya yang diajarkan kepada individu yang telah pun disampaikan tadi. Jadi bila tadi Puan ada mengatakan kadang-kadang ianya lebih kepada teknik pernafasan dan kadang-kadang ianya lebih ketara apabila tadi melihat seseorang itu bernafas dengan kadang-kadang tidak seimbang, cepat ataupun mungkin agak lambat menarik nafas tersebut. Jadi kenapa teknik ini digunakan Puan? Okey, terima kasih Tuan. Ya. Sebelum saya mengupas lagi kenapa teknik ini digunakan, saya akan menerangkan apa yang terjadi di dalam fiziologi di dalam badan kita ni. So maksudnya di sini apa yang terjadi ketika seseorang itu bernafas dengan cepat dan mengalami degupan jantung yang cepat. So maksudnya di sini semasa pernafasan itu cepat ada hormon di dalam badan yang satu hormon yang dipanggil hormon adrenalin satu daripadanya hormon mengeluarkan hormon dan kedua badan itu mengalami beberapa perubahan kalau masa dalam ketakutan itu. So masuk perubahan itu ia masuk dipanggil tindak balas melawan ataupun lari. So dalam bahasa Inggeris dipanggil fight or flight maksudnya. So di sini ini bermaksudlah badan bersedia untuk sama ada melawan atau melarikan diri kalau orang dalam keadaan takut. So naturally-nya macam itu kan tak? And then so badan kita yang saya explain tadi hormon itu keluar. Jadi hormon itu yang menyebabkan pernafasan cepatlah. Dan bukan itu saja pernafasan cepat dan kadang-kadang badan jadi rasa tegang. Okey, tegang and then kadang-kadang tangan berpeluh and then ada rasa sakit belakang and then ada klien komplain sakit kepala. Itulah because oxygen and carbon dioxide indah seimbang. So I will explain lagi lah. So maksudnya di sini kalau kita ni bernapas kita ni menyedut oksigen and then menghembuskan karbon dioksida. Jadinya dalam keadaan yang pernafasan cepat itu karbon dioksida
terlampau banyak dikeluarkan. Ngang-ngehan ya kata ni. Ya. Jadi menyebabkan juga karbon dioksida di dalam darah menjadi kurang. So itu yang terjadi the balance lah. So ia payah bernafas. And satu daripadanya juga ia boleh mengakibatkan nyata ni long term kebimbangan, iaitu anxiety, penyakit mental. And then ada juga boleh menjurus kepada hyperventilasi. So hyperventilasi ini maksudnya sama juga pernafasan yang cepat. So ia indah karbon dioksida dan oksigen indah seimbang. Itulah yang selalu dialami ada ramai klien lah. Jadi mungkin perkara ini apakah ianya berlaku disebabkan oleh tekanan ataupun situasi yang membuatkan seseorang itu jadi nervous ataupun gugup, ataupun mungkin yang sepertinya, maksudnya selain daripada gugup mungkin ketakutan yang melampau. Jadi macam mana tu akibat daripada gugup ataupun macam mana selain daripada itu apa lagi penyebabnya? Okey, satu yang tuan bagi tahu tadi penyebabnya mostly tekanan stres. Tekanan stres berpunca dari awal-awal tekanan dulu tu. So because kalau continuously berlarutan, so ia akan menjurus kepada anxiety. Kebimbangan, kegelisahan. So untuk hari ini ayat yang saya akan kongsikan macam mana kita ni kan memprevent daripada anxiety itu. So kan apa-apa bermula dari stres dulu tu, sedikit-sedikit. Stres, burnout dan anxiety. So mostly itulah bermula daripada tekanan dan kadang-kadang ketakutan yang melampau. So seorang-seorang indah sama tu macam mana ia mengalami ketakutan yang melampau tu. Macam tuan puan indah sama macam ada contoh student lah. Come prison pun dia takut. Tapi bagi kita ni come prison okey. Biasa saja. So ini penyebabnya banyak pulang environment factors lah. Daripada how ia kena brought up, daripada emosinya yang tertekan yang disimpannya. So ia boleh trigger lah arah dirinya. Dia dapat cope untuk menjalankan kehidupan seterusnya. Jadi ianya disebabkan mungkin dari segi kurang kawalan barangkali, kurang rasa kontrol, ketakutan, tekanan yang dihadapi. Jadi mungkin selepas ini puan akan menunjuk cara bagaimana cara teknik relaksasi pernafasan dan menggunakan teknik mungkin kita difahamkan ada menggunakan teknik box breathing. Yes. Yang saya akan kongsikan pada hari ini namanya teknik box breathing. Sebenarnya breathing ini banyak teknik sebenarnya. So ini salah satu daripadanya lah. Ini yang paling ringkas, yang senang kita ni praktiskan. Yang paling mudah lah. Yang paling mudah. So sebelum saya menerangkan untuk membuat praktikalnya, so bagi teknik ini bagus digunakan semasa macamnya tadi kalau kita ni banyak fikir. Banyak fikir. So kalau tadi terlampau banyak fikir, mikirkan problem, masalah. So kadang-kadang tadi lupa arah diri kita ni. Our mind sama kita ni punya badan, body are not connected. So itu yang rasa kita ni macam ngalih, macam otak tu terlampau keep on berjalan. So that's why terjadinya kancang di belakang. Kenapa yang berangkut ni belakang kancang? And then berpaluh saja. And then kadang-kadang dugal. So itu yang menyebabkan mind and body dah connected. So ini teknik ini dapat membantu untuk membalikkan kita ni punya mind and body itu. Yes, it's really helpful. And then mostly saya ajarkan kepada student-student yang sebelum exam lah. Ada yang macam sebelum exam, ada yang macam rasa dah akan mau sekolah, takut sekolah. So it's really helpful. Ya, mungkin juga dapat kita kita kongsikan juga kepada mereka, mungkin ada di antaranya yang rasa gugup sebelum membuat pengucapan di khalayak ramai dan sebagainya. Terutama sekali pada pelajar-pelajar apabila mereka memulakan presentation barangkali. Jadi memang berguna untuk diterapkan teknik ini kepada mereka. Mungkin dapat dikongsikan bagaimana dengan
cara teknik yang sesuai ni. Okey, terima kasih Puan. So saya akan kita ni buat sama-sama kan ya. Okey. Lagi baik tadi buat sama-sama. So Duduk saja, Puan. Duduk saja. Okey, duduk saja. Saya terangkan dululah. Ya. Saya terangkan dulu. Sebelum saya menerangkan, baru kita ni buat lapas satu lah sama-sama. So untuk tadi membuat teknik pernafasan ini, kita ni hendaklah duduk tegak. Okey, kenapa kita ni duduk tegak? Okey. Okey, kenapa tadi duduk tegak? Kalau kita ni menyandar, okey, oksigen dan karbon dioksida pernafasan indah seimbang kan? Jika kita ni duduk menyandar ya. Menyandarkan macam mana? So indah properly proses lah ke dalam kita ni punya paru-paru. Jadinya so kita ni kalau membuat teknik ini hendaklah senyap and then tenang. Dijauhkan yang bising lah, dia dapat kali ini dia dapat fokus. Okay. And then kedua juga dibolehkan menutup mata. Dah tertidur ni Puan? Kalau ada yang pernah tertidur pula, tapi dibangun juga lah. Ada yang macam terlampaunya tadi tenang sudah tertidur, dibangunlah. Because boleh tertidur kalau ada yang tertidur. Tenang barangkali ada. Okay. So jadinya hendaklah tenang and then tegak. And then sebelum itu kita ni boleh letakkan kita ni punya dua tapak tangan ke atas paha. And then semasa kita ni membuat teknik ini, ia memerlukan menarik nafas melalui hidung. Kita ni kira di dalam hati selama 4 saat. 4 detik. 4 detik. So contoh saya kira dululah sekarang buat. Jadi rakan-rakan semua di studio pun boleh boleh ikut bersama kita ya. Ya, semua ya. Juga Dan juga penonton di luar sana ya. juga boleh mengikuti kami pada pagi ini ya. Jadi teknik pernafasan yang betul. Kita akan sama-sama buat. Ya, sama-sama buat. So maksudnya di sini saya demonstrasi dululah. Okey, tarik nafas. Okey, masa menarik nafas itu ada klien bahawa ni make sure jangan ternaik. Jangan ternaik. So relax saja. Bahu stay. Okey, stay bahu and then masa menarik itu pelan-pelan saja, jangan mengajut atau indah proper. Okey. So kita ni menarik, okey. Tarik dan melalui hidung 1 2 3 4. Okey. Ditahan selama 4 saat. 1 2 3 4. And then dihembuskan melalui kita ni punya mulut. Okey, masa menghembuskan itu hendaklah perlahan seolah-olah bis kita menghembus meniup candle. Macam deep breathing. Deep breathing is different. Different. Okay. So ini biasa saja. Exhale secara macam imagine bis kita meniup candle and then kira dalam hati 4. Macam ni 4. Okay. So basically tarik nafas kira dalam hati. Okey, tahan. Hembuskan perlahan 4 saat. Okey. So ini dibuat selama sebanyak 8 cycle lah. So ini juga sometimes kalau klien tidak semestinya ia efektif on that day. So hendaklah dilakukan practice. Memerlukan sebanyak latihan selalu ya. So research pun mengatakan ini sangat membantu kepada klien-klien di luar sana. Maksudnya orang anxiety dan juga seumpamanya ya. Ini dipraktikkan kepada orang yang mengalami anxiety, gangguan jiwa dan seumpamanya. Orang yang anxiety, panic attack. Iya. Jadi biasanya macam kalau sekiranya cara paling mudah untuk mengamalkan teknik ini mesti dalam keadaan duduklah tu. Duduk dan tenang, dijauhi daripada yang bising-bising lah. Ya, jadi fokus. Jadi pun pertanyaannya lagi, apakah teknik latihan pernafasan ini dilakukan pada waktu pagi selepas daripada bangun tidur ataupun sebelum tidur di waktu malam? Yang mana lebih berkesan? Soalan yang sangat bagus. Ini yang kerap ditanyalah. Bagi saya kalau pada klien saya akan mengajarkan kalau mereka yang mengalami anxiety, saya akan beritahu kalau start sudahkan attack benda tu.
Macam kalau sudah start susah hati, so boleh dipraktiskan. Bila gugup itu datang. Sebelum itulah. Sebelum. Macam rasa ada rasa kan. Macam ada rasa Macam kan takut, gugup. rasa takut atau macam rasa tekanan, ada triggering lah maksudnya. So dipraktiskan. And then itu juga saya sarankan juga jadi amalan lah untuk supaya senang selepas sembahyang. Selepas sembahyang. So kalau lebih mau efektif lagi semasa menghembuskan itu, kita ni boleh menyebut Allah lah. Allah. Zikir. Zikir ni katanya, diiringi dengan zikir. Itu yang saya sarankan juga lah. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin dapat kita praktikkan sekali Cuba lagi buat, Mahirah, bersama dengan penonton kita. Kita bersama-sama Kita di mulakan studio fokus. dan juga penonton kita seperti yang telah pun diajarkan tadi tekniknya. Sekarang kita ni cuba buat ya. Okey, mula-mula kita ni duduk tenang. Kita ni tenang dan kemudian pastikan badan kita ni dalam keadaan tegak ya. Dan kemudian kita tarik. Kemudian tahan dalam 4 detik. 1, 2, 3, 4. Kemudian lepaskan nafas perlahan-lahan dalam 4 detik juga ya. 3, 4. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak dapat membantu kita ni untuk bertenang lah ya. Terutama sekali apabila kita saat-saat kita ni menghadapi tekanan dan juga kita ni rasa kebimbangan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Puan Suryati seperti tadi, ianya mungkin kesannya bukannya kita ni terus menerus ianya mesti dilakukan selama 8 kali tu 8 kali dan dibuat sehari-hari lah. Sehari-hari. Betul Puan ya, saya merasakan ada bahawa sedikit dapat oksigen yang mencukupi di badan. Ya. Daripada segi lebih segar, rasanya lebih segar ya. Tuan boleh praktis dia lah. Iya, betul. Jadi mungkin dapat kita kaitkan barangkali ya dengan beberapa senaman meditasi. Mungkin apa perbezaannya teknik ini dengan teknik senaman meditasi seperti yoga dan juga mungkin Pilates. Ada perbezaannya barangkali. Ada perbezaannya. Ada perbezaan. Barangkali dari pandangan saya macam yoga dia mostly fokus on breathing sahaja. Pernafasan. Macam mana pernafasan itu keluar dan masuk di dalam kita ni punya hidung. Dia fokus memerhatikan saja. Macam ini teknik mengira. So itu yang saya fahamlah. Betul. Alhamdulillah. Jadi itu dia ya yang dapat kita kongsikan berkenaan dengan teknik relaksasi pernafasan. Yang dapat kita saya akan tambah satu kali lagi. Silakan. Boleh. 2, 3 pun boleh. Okey. So maksud saya yang kadang-kadang klien macam ada yang mengalami 4 saat untuk menahan itu yang dah sanggup. Ada. So depends seorang-seorang. Ada yang dicuba 4 saat menahan dah aku dapatnya. So we have to be lenient lah. So maksud saya sana okey kita ni kurangkan 3 saat saja. Jadi ini bergantung kepada masing-masing kan. Ada di antaranya individu yang mungkin kalau 4 detik itu rasanya barangkali dia tahan tu. Mungkin kurang daripada 4 detik ataupun 4 saat itu baru dapat melakukan. Tapi dia ada macam barangkali masih lagi kaedah ataupun teknik itu masih berkesan ya, masih walaupun berkesan, berbeza daripada segi teknik menahan nafas. Jangan maksudnya tu jangan di bawah 2 lah, 2 saat. So 3 should be fine. Sudah mencapainya kita ya untuk mendapatkan teknik pernafasan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau sekiranya cara mudah untuk bertenang, ada di antaranya mengamalkan senaman bernafas panjang. Mungkin dapat dikongsikan juga tu kalau dari segi itu. Senaman bernafas panjang itu not my area pelang tu. So I'm focusing yang box breathing untuk pernafasan sahaja. Untuk ketenangan dan juga macam lebih fokus kepada anxiety. Berbeza dia sama lain. Deep breathing lain. So itu yang dipanggilkan deep breathing itu sebentar tadi. Faham. Ini box breathing tapi yang puan bagi kita tu yang nafas panjang tu deep breathing. Deep breathing. Ya macam-macam deep breathing, diaphragmatic breathing.
So ada bezanya ni ada jawapan. beza. Biasanya macam mana kalau lihat daripada perbezaannya, apa bezanya tu? Macam kalau deep breathing fokus on arah ketani punya parut lah. Make sure parut itu ini tekniknya lain lagi lah, macam we have to macam parut itu inflate di masa menarik nafas satu dikembangkan lagi parut. Lepas tu kalau keluar nafas dikembangkan tu dikampiskan lagi lain dia sama. Itu biasanya latihan tersebut digunakan oleh untuk yang fokus kepada latihan vokal ya. Kalau untuk pernafasan di bahagian paru-paru. Tapi puan mungkin kalau teknik box breathing ini, apakah ianya perlu macam ketani jua buat sentuhan pada nadi? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu, Tuan. untuk memastikan bahawa ketani kembali tenang. Tidak perlu. Lepas satu pun lepas dibuat 8 cycle. Lepas tu boleh rasa lepas satu. Untuk nadi ya. Kalau ketani want to ketani kan mau make sure lah yang ketani itu rasa tenang, jantung itu. Dan mungkin ada juga yang bertanya puan ya, mungkin kalau sering mengamalkan box breathing ini, apakah ianya dapat mengatasi juga macam tekanan darah tinggi kalau ada yang mungkin tiba-tiba naik atau nervous kan biasanya kalau kan berjumpa doktor kan macam-macam lah fikiran-fikiran yang timbul yang berkecamuk macam apa keputusan apa kemudian tiba-tiba darah menjadi tinggi naik. Macam mana? Apakah box breathing ini dapat membantu juga untuk menurunkan kadar darah? Sebenarnya sangat membantu. Sangat membantu. Bukan saja naik tekanan darah naik, masa marah pun boleh. Marah. Keadaan marah. Dalam keadaan marah. Because dalam keadaan marah, ketani punya segala apa yang ada di dalam badan itu naik kan, semua naik. Macam pernafasan naik, darah naik, jantung laju kalau marah, jantung, segala urat tegang kan tu. So ini really membantu ni. Tapi yang penting amalkan. Diamalkan. Jadi praktiskan setiap hari lah. Atau kalau ada penyebab membuat ketani marah, so ketani macam beritahu diri ketani, aku ni marah. So beritahu acknowledge diri tani dulu yang aku ni dalam keadaan marah. So baru kita ni buat the breathing technique ni. Artinya kita ni bermonolog dengan diri kita sendiri ya. Okey. Jadi boleh cuba. Boleh cuba. Mulai sekarang dan sampai bila-bilanya kita ni diamalkan. Jadi ialah kadang-kadang perasaan bimbang, perasaan seperti ini memang akan sentiasa timbul apabila kita menghadapi situasi yang mungkin di luar kawalan kita ni. Jadi dengan adanya teknik relaksasi pernafasan ini sebenarnya banyak membantu dan saya sendiri rasa teruja untuk melakukannya kalau boleh bermula daripada hari ini. InsyaAllah akan dipraktikkan. Dibiasakan dengan latihan. Dibiasakan dan juga menjadi amalan. Dan apa yang penting, kita inilah bagi kita ni umat Islam, kita ni terapkan juga zikir. Dengan zikir, betul. Dengan zikir kita iringi zikir. Ketika kita ni menghembus nafas tersebut dan kita niatkanlah mudah-mudahan kita ni diberikan ketenangan dan juga dipermudahkan. Betul. Jadi dengan ada lebihan masa kita ni 2 minit puan ya. Mungkin puan dapat memberikan kesimpulan ataupun pandangan kepada pesakit di luar sana ataupun yang mengalami anxiety yang keterlaluan. Ya, silakan. Tapi bagi mereka yang sekiranya ada mengalami simptom-simptom lah, simptom-simptom anxiety masa takut, tangan berpalu, jantung laju, pernapasan yang laju. Bagi pandang saya digalakkan pulang berjumpa pakar psikiatri tapi sebelum itu boleh juga sebelum berjumpa boleh mengamalkan teknik ini lah untuk supaya indah makin teruknya tanya. So teknik ini juga digalakkan juga kalau kita ni macam merasa tekanan hidup seharian kepada student-student di sana juga ini sangat membantu juga. Mostly student exam belajar so ini boleh dipraktiskan. Betul. Kalau saya Mahirah, kalau tekanan itu menambah selera makan Mahirah. Betul ya.
Jadi mungkin boleh menggunakan teknik anda ya, supaya boleh lah, mengurangi ya. sedikit Untuk selera mengurang. makanan itu. Tapi kecuali kalau makanan anda itu berkhasiat, apa? Itu dah lagi, itu dia lupa apa-apa tu segala-galanya ya. Jadi Pak Puan, kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita ni berkenaan dengan teknik relaksasi pernafasan. Alhamdulillah mendapat sambutan yang baik juga dari penonton kita kerana telah sama-sama kita ni dapat ikuti tadi sedikit tunjuk cara mudah tapi berkesan. Kita ni dan juga penonton kita hari ini ya belajar dan juga mengikuti teknik tersebut. Terima kasih sekali lagi bersama dengan Puan Suryati binti Haji Khamis, merupakan jururawat kaunselor perkhidmatan psikiatri Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Sedah. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.